Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jadi saya akan membentangkan subjek Al-Mabathith Al-Hadith, iaitu tajuk faktor yang mempengaruhi perbezaan prestasi akademik mengikut gender, iaitu jenis istiqraq, naqis. Dan kajian ini membincangkan perbezaan prestasi akademik di kalangan pelajar lelaki dan perempuan dalam sistem pendidikan di Malaysia. Kajian ini merupakan kajian exploratory menggunakan data sekunder berasaskan keputusan peperiksaan awam bagi tempoh 5 tahun, iaitu pada tahun 1996 ke tahun 2000. Dan tujuan kajian ini adalah untuk meninjau gaya pembelajaran, kelebihan sedia ada dan sikap mereka. Proses istiqraq, iaitu pada peringkat pertama al-mulahazah wa al-tajribiyah wal al-fasah wa an-nazar, iaitu membuat tinjauan awal dengan menemu ramah beberapa guru, meninjau persepsi mereka terhadap gaya belajar pelajar lelaki dan perempuan, dan interpretasi serta implementasi kurikulum. Seterusnya, membuat pemerhatian dan penelitian berdasarkan kajian-kajian lepas. Skop kajian, iaitu kajian ini merupakan kajian exploratory menggunakan data sekunder berasaskan keputusan peperiksaan awam bagi tempoh 5 tahun, iaitu 1996 hingga tahun 2000. Kita boleh panggil itu Al-Daqah. Dan skop kajian kedua itu mengkaji faktor yang mempengaruhi perbezaan pencapaian akademik antara pelajar lelaki dan perempuan, iaitu tahdid al-zahirah. Seterusnya memfokuskan kepada 3 faktor sahaja, iaitu sikap, gaya pembelajaran dan kelebihan sedia ada. Dan hasil itu menggunakan instrumen kajian soal selidik. Seterusnya peringkat kedua, al-faru' al-ilmiyah atau al-kashaf wal al-ikhtira', iaitu ada 4. Yang pertama iaitu terdapat perbezaan sikap yang signifikan dalam proses pembelajaran antara pelajar lelaki dan perempuan, dan tidak terdapat perbezaan sikap yang signifikan dalam proses pembelajaran antara pelajar lelaki dan perempuan. Yang kedua iaitu terdapat perbezaan gaya pembelajaran yang signifikan dalam proses pembelajaran antara pelajar lelaki dan perempuan. Tidak terdapat perbezaan gaya pembelajaran yang signifikan dalam proses pembelajaran antara pelajar lelaki dan perempuan. Yang ketiga iaitu terdapat perbezaan kelebihan sedia ada yang signifikan dalam proses pembelajaran antara pelajar lelaki dan perempuan, dan tidak terdapat perbezaan kelebihan sedia ada yang signifikan dalam proses pembelajaran antara pelajar lelaki dan perempuan. Dan yang keempat iaitu terdapat hubungan yang signifikan antara faktor gaya pembelajaran dengan pencapaian pelajar lelaki dan perempuan. Yang terakhir iaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor gaya pembelajaran dengan pencapaian pelajar lelaki dan perempuan. Seterusnya peringkat ketiga, al-marhalah an-nazariyah atau al-tahqiq al-farud. Yang pertama itu terdapat perbezaan sikap yang signifikan dalam proses pembelajaran antara pelajar lelaki dan perempuan, iaitu at-tariqah al-ittifaq. Guru menyatakan sikap yang ditunjukkan pelajar lelaki lebih matang daripada dari segi pemikiran, terutamanya dalam situasi praktikal dan realistik, namun kurang berdisiplin, contohnya selalu datang lewat. Bagi pelajar perempuan pula, guru menyatakan yang mereka kurang matang namun lebih berdisiplin. Seterusnya, mereka juga tidak dapat bekerjasama dengan baik jika ianya melibatkan tugasan berkumpulan, dan hal ini berbeza dengan pelajar perempuan. Yang terakhir iaitu kebiasaannya pelajar lelaki dapat melakukan tugasan mereka dengan lebih baik berbanding pelajar perempuan jika ianya melibatkan perkara praktikal. Yang kedua iaitu terdapat perbezaan kaedah pembelajaran
yang signifikan dalam gaya pembelajaran antara pelajar lelaki dan perempuan, iaitu at-tariqah al-tifaq. Pelajar lelaki mengatakan mereka lebih suka belajar secara berkumpulan dan belajar di minit-minit terakhir. Pelajar perempuan pula lebih gemar belajar sendirian dan tidak suka mengulang kaji pelajaran di saat-saat terakhir. Seterusnya, tidak terdapat perbezaan kelebihan sedia ada yang signifikan dalam proses pembelajaran antara pelajar lelaki dan perempuan, kerana sekolah merupakan institusi pendidikan yang bernaung di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia serta mengambil bahagian dalam menyediakan pendidikan yang bermutu bagi melahirkan masyarakat yang berilmu dalam tujuan untuk membantu meningkatkan pembangunan dan martabat negara Malaysia amnya. Sekolah juga akan memastikan supaya dapat memberi suasana yang terbaik untuk semua pelajar dalam menuntut ilmu. Guru-guru juga akan memberi perkongsian dan layanan yang sama rata kepada para pelajar dalam sesi pembelajaran. Pembahagian barang keperluan juga seperti buku teks dan lain-lain akan diberi kepada semua pelajar secara sama rata dan tiada keistimewaan kepada mana-mana individu. Oleh itu, tiada perbezaan antara pelajar lelaki dan perempuan terhadap keistimewaan hak mereka di sekolah. Dan yang keempat, itu terdapat hubungan yang signifikan antara faktor gaya pembelajaran dengan pencapaian pelajar lelaki, iaitu tariqah atau wir an-nasbi. Dan yang terakhir, iaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor gaya pembelajaran dengan pencapaian pelajar perempuan.